Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan Jabatan Kajian Ekonomi ke atas komuniti petani di Kampung Duyuh, Bau, Sarawak. Kajian ini melibatkan seramai 20 orang responden, 10 lelaki dan 10 perempuan. Dari segi umur, kebanyakan mereka berusia antara 40 hingga 70 tahun, menunjukkan bahawa pertanian masih dikuasai oleh golongan berpengalaman. Namun juga menimbulkan persoalan tentang kesinambungan generasi muda dalam sektor ini. Dari sudut pendidikan, majoriti hanya mempunyai pendidikan sehingga peringkat menengah dan ada juga yang tidak bersekolah. Namun begitu, mereka tetap cekap dalam menguruskan tanah dan hasil pertanian mereka melalui pengalaman. Sebanyak 70% daripada mereka bekerja sendiri sebagai petani sebelum masa dan hanya sebilangan kecil yang bekerja dalam sektor swasta dan awam. Anak-anak mereka pula kebanyakannya bekerja di sektor profesional seperti guru, jururawat dan anggota polis, menunjukkan peningkatan taraf hidup generasi seterusnya. Pendapatan bulanan responden adalah antara RM500 hingga RM4,000. Dengan saiz keluarga terbesar mencecah 7 orang walaupun sederhana, mereka tetap mampu meneruskan kehidupan dengan penuh ketabahan dan semangat. Komuniti petani di Kampung Duyuh menunjukkan kekuatan dalam berdikari, namun mereka juga memerlukan sokongan agar dapat berkembang dalam dunia yang semakin mencabar. Assalamualaikum dan selamat malam. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami jalankan, yaitu aktiviti ekonomi penduduk di Kampung Duyuh, Bau, Sarawak. So, aktiviti pertanian yang paling banyak diusahakan ialah pisang lah di Kampung Duyuh, Bau, Sarawak ni. Seramai 15 orang penduduk terlibat dalam penanamannya. So, ini menunjukkan bahawa pisang merupakan tanaman yang popular dan berpotensi lah untuk pasaran tempatan. Dan aktiviti pertanian yang paling sedikit dan yang sedikit ditanam lah padi dan limau. So kalau limau tu seramai 5 orang dan padi juga 5 orang lah, kekerapan orang dia yang menanam. So itu sajalah daripada saya. Di Kampung Duyuh, Bau, Sarawak, para petani menerima pelbagai bentuk bantuan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan penghasilan tanian mereka. Kajian yang dijalankan mendapati bantuan kewangan menjadi tujuan utama sokongan dengan nilai antara 500 hingga 99,500 yang disalurkan sekali setahun. Selain suntikan modal tunai, petani turut menerima bantuan bahan tanaman dan peralatan atau mesin, menunjukkan fokus pada peningkatan import pertanian dan mekanisasi. Pelbagai agensi terlibat dalam penyaluran bantuan ini termasuk Jabatan Pertanian Negeri,
Sejati Madani, Sumbangan Tunai Ramah, Amalat Iktibar Malaysia Dasra. Kepelbagaian ini mencerminkan usaha bersatu kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam menyokong sektor pertanian. Bantuan disalurkan melalui dua kaedah, iaitu penghantaran terus ke rumah ataupun pengambilan di pusat pengumpulan seperti majlis. Untuk melayakkan diri, petani perlu berstatus petani tetap, tergolong dalam kategori B40 dan memiliki keluasan tanaman lebih daripada 1 hektar. Syarat-syarat ini memastikan bantuan sampai kepada mereka yang benar-benar aktif dan memerlukan. Meskipun fokus utama adalah bantuan kewangan dan input pertanian, kajian ini menekankan keperluan untuk memperluaskan jenis bantuan, terutamanya latihan khusus bagi mencapai pembangunan pertanian yang lebih holistik dan berimpak jangka panjang. Terdapat beberapa kesan yang dapat dikenal pasti daripada bantuan kerajaan terhadap petani di Kampung Duyuh, iaitu dapat meningkatkan pendapatan semula yang dapat mengurangkan kos pembelajaran berkaitan dengan pertanian dan akhirnya mendapat meningkatkan hasil tanaman yang lebih sensitif yang diberikan. Kajian mendapati bantuan pertanian sangat penting untuk melangsungkan hidup para petani dan meningkatkan hasil pertanian mereka. Maklumat bantuan perlu disampaikan dengan cara yang mudah difahami, yaitu melalui ketua kampung atau saluran komunikasi komuniti seperti grup WhatsApp. Kerajaan disarankan untuk mengurangkan kerana birokrasi dan menyalurkan bantuan secara terus melalui pegawai yang bertanggung jawab dan mengadakan taklimat bersemuka bagi meningkatkan pemahaman para petani. Agian bantuan mestilah dilakukan secara adil dan telus dengan pegawai sendiri turun padang bagi mengenal pasti penerima yang layak. Bantuan juga perlu disesuaikan mengikut jenis tanaman bagi mengelakkan pembaziran. Petani turut berharap agar kursus-kursus hidroponik diadakan dan pemberian peralatan moden daripada kerajaan. Mereka juga mahu lebih banyak tanah dimanfaatkan, infrastruktur pertanian terus diperkukuh, serta golongan muda Kampung Duyuh bau kembali ke bidang ini.